Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadsallahu sirrah. Kelimanya dipanggil nafsu radiyah namanya. Nafsu manusia dilapiskan banyak dan ada setengah ulama kira 3 saya ringkas, ada kira yang 7. Ya, perkembangan sifat qalbi kita, sifat roh kita. Dia yang mustahak kita kenal. Siapa kenal Tuhan dia kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Dia kenalkan nafsu dia. Ya, taraf nafsu kita daripada sebawah-bawah ammarah dia naik kepada apa? Iatul nafsul lawamah, dia naik kepada mulhamah, dan di tengah tu nafsul mutmainnah. Maka dia ada 3 lagi. Ya, di antara dia radiyah, mardiyah, radiyah, kamalah, mukamalah. Yang kelima nafsul radiyah namanya. Maka perjalanannya ila fillahi ta'ala. Perjalanan nafsu ni fillah, ya, dia menuju pada ta'ala. Dan alam dia dipanggil alam lahut, yakni alam zat. Iaitu ibarat daripada apa? Martabat ahadiyah, martabat ketunggalan, memandang akan zat Allah Ta'ala. Qalbi dia sentiasa syuur akan benda ni, sedar di dalam keperasanan dia dengan ketunggalan Tuhan yang maha dahsyat mentadbir, walaupun jasad dia dengan kita. Ya, iaitu semata-mata tengok tu, semata-mata syuhud akan dapat Allah Ta'ala dengan tiada iktibar sifat dan asma'. Dia terus mana menumpu kepada apa? Kepada zat yang suci daripada segala naqais, kekurangan, dan tiada iktibar kepada sifat dan asma', pada sifat dan nama. Dia terus pada diri zat, dan tiada iktibar pada af'al. Dia ada yang pandang af'al pun ada. Sebab kita mengenal seorang berbeza dan ada kita kenal orang dengan suara dia, ada kenal orang dengan jalan dia, ada kenal orang dengan sifat ni, sifat macam-macam. Tapi dia kenal orang yang sama, tapi pengenalan dia berbeza-beza sebab sifat dia banyak, kelakuan dia banyak, af'al dia ada macam-macam ada tu. Jadi pengenalan tu ada dengan zat terus pun ada. Sini tengok sini tu. Dan tempatnya itu dalam sirrul sir, rahsia bagi rahsia, kedudukan itu. Ya, sebab jiwa kita ni tuan-tuan, hakikat diri insan ni masya-Allah cukup hebat tuan-tuan. Benda yang sangat mahal, kalau kita tak urus dia masya-Allah rugi besar. Permata yang amat mahal, juta harga dia misalnya sebiji itu, tiba-tiba kita tak reti jaga, kita main-main membalik-balik macam batu kan. Oh, rugi betul. Ya, kalau orang tahu macam tuan, satu biji permata harga dia katalah 500,000, 3 biji ada tuan, dah berapa? 1 juta lebih lagi. Kita gaul dengan jagung, kita bagi makan ayam. Ayam makan apa tuan? Dia ambil tak permata tu? Dia tak ambil lah. Dia makan jagung je. Dia kata batu apa gitu. Padahal kalau ayam tu ambil, dia jual, dia boleh beli jagung sampai Johor dia tu. Maksudnya apa? Dia tak kenal permata. Tu maksudnya. Ya, jadi kita sekarang ada dua rantaian, 2 rangkaian yang dipanggil apa? Ittihad bersatu, ar-ruh wal jasad. Ruh yang ni kita nampak, yang kita tak nampak. Jasad yang luar ni, sangkar dia dan sangkar ni akhirnya mana? Liang lahat. Ya, yang bukan main kita jaga, kita solek, ya, jerawat sikit takut bicit. Kalau perempuan lagi tak nak bersolek dia. Make up dia satu meja. Tampal sana, tampal sini, macam-macam. Lala mereka mau gentap nyawa dia tengah-tengah je dan ya, tanam dalam kubur 10 hari orang tak berani buka, kami busuk bangkai je. Ratu cantik punya bangkai pun tak nak hidup dan tanam tak boleh tanam 2 kaki tu. Kalau berani tanam 2 kaki, kan kucing gali-gali keluar bau uap dia maut satu kampung. Itu jasad sangkar luar yang manusia bukan menjaga. Dia tak perasan di sana ada mutiara besar, hakikatul insan, diri manusia yang sebenarnya. Yang cakap jawab dan yang cakap kan jawab, dia ke sangkau? Dia yang bercakap tuan-tuan. Ya, kalau dia keluarkan saya tu dia cakap nganga gitu. Bila malaikat maut datang, dia terik aja hakikat insan, diri roh tu dia terik, habislah. Dia panggil senyap. Ya. Anak pun balik, mak dia pun tunjuk, bapak engkau tu dah tak ada. Pandai dia. Bapak engkau dah tak ada. Anak dia pun kata, kan ada tu. Mana ada, dah tak ada. Siapa yang ada? Siapa yang ada? Baru dia kenal yang ada sebenarnya dia.
Dia itulah yang layak mengenal Tuhan. Diri manusia sebenarnya. Sangka dah tak ada apa, tak ada tengangai. Dia ni masalah, kalau kita tak jaga dia dan tak perkemaskan dia, takut dia jadi taraf dia gendah. Sebab dia telah ditutup dengan hijab-hijab zulmah, kegelapan, kelalaian, maksiat, mungkar. Akhirnya cermin hati tadi dah kotor. Jadi kita nak lap balik, ya, supaya dia memancar balik, baru terang dia nampak. Ya, kalbi ni tadi boleh tangkap ni alam mana boleh tangkap. Tuan mukasyafah kan dia tangkap alam malakut, alam jabarut, dia boleh pergi. Kecil ya rohani kita dan hakikat insan, tapi jangan dia kotor. Sebab dia dah pernah makrifat akan Allah di alam zarri dulu. Yang Tuhan sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku Tuhan kamu? Semua roh jawab. Orang beriman atau sebalik yang sekarang semua alam roh dulu ketika sangkar tak ada, semua jawab sama. Qalu bala, ya, maknanya dia kenal Tuhan. Tapi bila dia masuk atas alam, dipakaikan sangkar dia macam-macam rupa, bentuk, saiz, warna macam-macam, letak atas dunia alam mulki ni, habis. Dia letakkan ujian dunia, syaitan, nafsu, habis, tombang, terbalik macam-macam. Dan tinggal wa qalilum min ibadiyah syakur. Dia tinggal sikit yang kenal Tuhan dan syukur. Maka Tuhan datangkan dengan rahmat dia Nabi Rasul untuk pulihkan balik, pergi manusia itu balik supaya dia mengenal akan Tuhannya. Ya, itu dia. Jadi peringkat hakikat diri kita tadi, tu sifat dia tadi. Ada kalau dia teruk sangat, ammarah. Kalau nafsu amaran, Tuhan kata inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Hakikat diri kita bila dia lupa terus Tuhan, kalau tanya masjid pun dia tak tahu. Masjid kampung kau kat mana? Tak perasan lah dia. Masjid tak perasan. Puaka betul lagi. Itu nafsu amarah. Memang tak semayang tu. Ya, bila Tuhan beri kesedaran sikit, dia pun sedar kawan-kawan banyak dah mati kan, dah tak jadi aku. Dia berubah sikit. Ya, mula dia mencela diri, wasak aku dia. Itu dia panggil nafsu apa? Lawamah. Dia dapat pancaran sikit nur, Tuhan beri ke dia hidayat, akhirnya dia reti mencela diri, banyak dosa aku. Tapi dia belum tetap lagi tu. Bila dia prepare balik, dia gosok lagi, terang lagi cermin hati dia, dia naik atas peringkat, dia panggil apa? Mulhamah. Yang ni mula dapat ilham. Ya, Tuhan cempakkan dia tadi ilham, dia punya warid ilham tu cantik-cantik dalam kalbi dia. Ya, bila dia prepare lagi, dia lap lagi licin, dia naik mutmainnah. Bila mutmainnah, dia sudah tetap tamakun, tetap. Ya, nafsu ni kalau Tuhan uji dengan kesenangan pun dia tak babas. Kalau diuji dengan kesusahan pun dia tak melatah, dan dia tetap, tu panggil mutmainnah. Dan kalau kita mati dalam nafsu mutmainnah, duduk nak taraf akhir, dia hembun nafas di mutmainnah, confirm syurga Tuhan jamin. Tapi masalah kita tak tahu di ujung. Kadang-kadang awal cantik mutmainnah, ujung dia pusing balik, mana dia tu. Kadang awal dia teruk, tapi nak dekat mati, dia melonjak naik mutmainnah, pun ada juga. Ya, itu kita tak tahu di ujung. Tapi kalau dia mati mutmainnah, jaminan Quran ada. Surat jemputan Allah Ta'ala panggil masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, mana nafsu sudah ada makrifat betul dengan Tuhan. Ya, dia tak beranjak lagi dan ya. Maka Tuhan kata ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Dijemput tadi. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ini dia, reda dan mardiyah ni, nafsu radiyah dan mardiyah. Ya, dalam keadaan radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam hamba-Ku yang terpilih. Kemudian wadkhuli jannati, sila masuk dalam syurga. Mana jemputan dia dapat bila dia hembus nafas akhir, kedudukan dia mutmainnah. Tapi masalah kita tak tahu di ujung. Pada Nabi sebut dalam hadis sahih, al-ibra bil khawatim, kiraan manusia tu selamat atau tidak di sana, bahagia atau tidak, di ujung umur tu. Di ujung umur tu, dan sebab ada 4 kelakuan. Ada orang di awal cantik, ujung cantik, alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita jadi golongan tu. Ada yang awal rosak, ujung rosak. Awal kafir, mati pun kafir, wal a'yazabillah. Ya, ada yang awal dia cantik, ujung dia murtad, wal a'yazabillah, habis. Ada yang awal dia kafir, hujung dia bertobat, dia masuk Islam, cantik pun ada juga. Jadi 4 kelakuan sentiasa berpusing, kata Rasulullah SAW. Sebab itu kita tak boleh nak rasa besar diri, kita sendiri tak tahu hujung umur kita macam mana. Seorang waliyah yang masyhurah, siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Ya, orang kenal kan? Wali besar, waliyah. Kalau Nabiyah tak ada. Nabi tak ada perempuan, dan wali ada perempuan, waliyah.
Satu hari seorang wali pinang dia. Ya, dia meminang Rabi'atul Adawiyah untuk jadikan isteri dia. Rabi'atul Adawiyah beri dia satu syarat. Satu soalan, kalau kau boleh jawab, aku terima peminanganmu. Kalau kau tak boleh jawab, engkau pergi balik dia. Dia kata, sila, apa soalan dia? Engkau tahu tak akhir umurku bila aku hembus nafas aku mati beriman atau sebaliknya? Tolong jawab. Wah, tu saya tak boleh jawab dah, siapa nak tahu hujung kan? Tak boleh jawab, pergi balik dia. Kau betulkan diri kau, pergi balik dia. Ya, semacam dia tuan-tuan ni, balik bungkau kawan. Ni nak cerita apa tuan? Nak cerita kita kena sentiasa berhati-hati di ujung umur. Sebab kita makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Umur kita makin lama makin kurang. Ya, bukan panjang umur tu ni banyak, makin sikit. Kullu atin qarib. Maut tu benda datang makin dekat. Ya, jadi sesuai dengan dekat kita makin berhati-hati. Dia tak sama pegawai kerajaan tuan-tuan, di dalam kerajaan pencen dengan dia kan, tulis pun dia mengeletak bagi pencen ni. Ya, jalan akhirat tak, dia makin dekat makin kena laju. Dia macam orang nombor lagi 3 round, pertama, kedua, yang ketiga tu dia kena speed tu garis penamat tu. Jadi bila garis kita 20 tahun, garis pertama, 40 tahun lain kedua, round kedua. Ni lain 40 sampai 60 ni round akhir ni. Ni round akhir ni, kita banyak round akhir ni. Semua dah bau tanah ni. Tahu? Anak ada, tuan-tuan tak tahu. Ya, macam bau tanah badan kita dan tak lama lagi nak balik ni. Ya, ini kena speed. Maknanya tak boleh nak kita macam dulu lagi. Ibadat kita jangan macam biasa, kena luar biasa. Sebab dah dekat. Kena speed tu. Kalau dulu sebulan sekali khatam Quran, kawan-kawan sekali kita buat Quran sebulan khatam 2 kali. Contoh je lah. Ya, dulu tahajud bangun buku apa? 5 setengah. Kawan-kawan sekarang bangun pukul 4. Contohnya. Beliau dia ada perubahan. Manis tawa yaumahu fahuwa maghbunun. Siapa yang sama 2 hari semalam kan tak ada peringkatan, iman dia naik. Tidak tuan, tidak. Orang tu maghbun, tertipu, kata Rasulullah SAW. Terpastikan bila dia naik, ilmu bertambah walau sikit, iman bertambah walau sedikit, mesti ada ziyadah, tambahan. Itu maksud dia. Ya. Ada nafsu, kalau itu duduk akhir dia. Sebab tu dalam setengah tarekat macam Ahmadiyah Idrisiyah diguna fi kulli lamhatin wa nahsin. Tenakkan kita duduk dalam kalimat itu, menunaikan tuntutan dia dalam keadaan tiap-tiap lamhah kelipan mata wa nafas, tiap-tiap nafas kita dengan dia. Ya, baru kita insya-Allah akhir dia selamat. Jadi nafsu ini dia duduk dalam watan, dia merakam ahadiyah ketunggalan Allah Ta'ala dan hanya fana dalam dirinya dan fana daripada segala sifat basyariah. Apa makna fana? Antabdu azamatillah, terserlah kebesaran Allah Ta'ala dalam kalbi dia sehingga lenyap yang lain. Ini urusan kalbi ni. Kitab ni bila kita ilmu tasawuf atau tauhid khas, dia bincang satu je, kalbi je. Ya, dia olah semua bab kalbi, bab hati je. Sebab tempat ni tempat tihik Tuhan, tempat nilaian kita semua di situ. Tuan tak tengok kat jasad luar kita tuan. Itu maha adil Allah Ta'ala. Bak jasad orang tak boleh ubah. Kalau warna hitam takkan dia cat spray warna putih. Tapi hati dia boleh ubah. Nama pun qalbun. Apa makna qalb? La yusammal qalb illa bitaqallub. Hati itu tak dinamakan hati melainkan dia boleh berubah. Kejap rajin, kejap malas, kejap takut, kejap macam-macam berubah. Kan? Ada awal tu teruk, ujung dia cantik pun kan? Itu maknanya dia boleh berubah. Sebab tu disuruh kita apa? Adjust benda tu. Biar dia makin cantik, hubungan dia dengan Allah sesuai kita makin dekat, nak kembali maknanya. Dan halnya tadi fana daripada dirinya dan daripada segala sifatnya yang basyariah. Apa makna fana? Dia lenyapkan. Sebab kaedah tasawuf dia panggil al-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan berlaku melainkan selepas penghapusan pemandangan kalbi dia kepada makhluk. Rasa kalbi dengan makhluk dibuang. Dia dengan Tuhan dia. Jasad tak apa. Mana dia ambil? Itu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Nabi meletakkan satu kaedah, seorang tu dapat kasih sayang Tuhan. Kita buat ibadat sampai Tuhan kasih. Tanda Tuhan kasih mana? Itu dia. La yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u al-hadis. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepadaku dengan amalan sunat setelah yang wajib sehingga aku kasih. Apabila aku kasih akan dia, kata Allah Ta'ala, kuntu sam'ah allazi yasma'u. Akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Dia bercakap dengan aku. Dia berjalan, dia duduk semua dengan aku. Billah, itu makna dia. Bila kita semayang dengan apa dan kita rokok sujud selama ni, kita rasa dengan kita ke dengan dia?
Kalau dengan kita lagi jauh lagi, mahjub. Dia merasa dengan dia afal dia tu. Kita rokok semua kita dah tahu kan. Quran tegang tu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Mana perbuatan kita? Gerak, bangun, duduk, memandang, melihat, bercakap semua ada dari dia. Ada rasa atau tidak? Ada masalah. Tauhid khas nak pergi pada rasa, merasai benda tu, bukan mengetahui. Tahu kita dah tahu, nak rasa. Ya, kita dah tahu makanan ni sedap, tapi tanya dah makan? Belum. Lain. Kalau tanya dah makan? Dah. Memang sedap. Saya 10 kali makan dah. Sebut meleleh dia. Sebab orang yang ada rasa dengan Tuhan, sebut dia iza zukirallahu wajilat qulubuh. Dia sebut nama Ta'ala, getaran kalbi dia akan ada. Sama ada jalal wal jamal. Itu bahasa ni panjang lagi tuan ni. Baik, dalam hal fana daripada diri, daripada sifatnya dan basyariah, sifat kemanusiaan yang liar tadi, maka semata-mata ia syuhud memandang akan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya serupa dengan suatu pun daripada baharu ini. Ya, yang makna la mawjud illallah, la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar-benar melainkan dia. Apa makna wujud sebenar? Wujudul mutlak, wujud yang terlepas dari diikat oleh yang lain. Adapun wujud yang tidak sebenar, mana wujud muqayyad, wujud yang diikat. Seluruh makhluk wujud kita diikat. Siapa yang mengikat? Dia. Adapun wujud dia tidak. Siapa yang mengikat? Ya. Itu mana beza dua. Jadi wujud yang sebenar dan wujud dia. La mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia. Ya. Maka tu kemuncak dia panggil kelazatan. Kalau dapat tentang dia punya lazat, kalau dia nak cerita cukup hebat. Kelazatan bila futuhat, pembukaan kalbi insan dibuka oleh Ta'ala, merasakan kewujudan dia dalam tiap-tiap suatu. Ya. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Kata Ibn Atta', man arafallah, siapa kenal Tuhan, syahidahu, dia memandang fi kulli syai', dan tiap-tiap satu, tiap-tiap makhluk. Dia pandang pokok, dia nampak Tuhan. Dia pandang laut, dia nampak Tuhan. Dia pandang langit, dia nampak Tuhan. Dia pandang orang semua, dia nampak Tuhan. Ini kalam Sayyidina Abu Bakar. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat kepada semua makhluk melainkan hati aku dah lihat dia. Tapi jaga, lihat pertama dengan lihat kedua lain makna. Kalau pakai satu makna rosak ni. Lihat pertama bil basar, mata luar. Kita tengok mata luar. Sebab al basar la yara ilal khalq. Mata luar dia tak boleh lihat melainkan makhluk dia. Tuhan dia tak boleh lihat. Illa wa ra'aitullah qabla, melainkan aku lihat Tuhan sebelum. Lihat yang kedua bukan mata ni. Ni mata ni, mata qalbi. Apa makna lihat mata kalbi, mata dalam? Syuhud, musyahadah. Itu maksud ini. Maknanya apa? Semua makhluk ni panggil mazhar, cermin untuk memandang kewujudan Tuhan. Wujud makhluk mencerminkan kewujudan dia. Ya, segala apa yang berlaku mencerminkan af'al dia, mencerminkan awsaf sifat dia. Sebab kita tak bercerai dengan dia. Dari dia, dengan dia, kepada dia. Minallah. Kemudian sekarang apa? Billah, bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Tak boleh cerai dan balik-balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada dia balik. Jadi makna semua benda ni dia panggil apa? Nur Allah Ta'ala. Bukan Tuhan, nur makna cahaya yang menunjuk ke atas kehebatan, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Sebab tu marra al-kaunu wa lam yashhadu fihi aw illa qablah. Barang siapa mata luar dia tengok pada makhluk, mata dalam dia tak buka dan maka sungguhnya apa, terjauh dan terhijab dia dengan Allah Ta'ala. Sebab kita kena buka dua mata dan latihlah ya, latih. Buka serentak. Mata luar memandang kesan, mata dalam memandang muassir. Kesan apa? Makhluk dia panggil asar, kesan, takluk, kudrat, iradat, semua ni. Bila mata dalam pandang, mata luar pandang kepada kesan, mata dalam terus pandang kepada muassir yang menjadikan kesan Allah Ta'ala. Mata luar kita tengok tapak gimau, dia kenal kan, dia tu perasan gimau dekat ni. Ya. Dia kalau orang main hutan dia tahu kan, dia tengok tapak tu, ni tapak 2 hari, ni tapak sekejap, ni tapak dalam, dia tahu. Tu pengalaman dia lah kan. Orang dalam hutan ni, orang dia perasan kesan. Maknanya nak cerita, tapak dia panggil asar, kesan. Rimau tu dia panggil muasil, yang memberi kesan pada tapak ni. Maknanya kalau dia kenal betul harimau, dia tengok tapak rimau, dia undur belakang kan. Oh, tak ada tepat lagi dia kenal tu.
Tapi kalau dia dengar suara rimau pun dia cari, ini suara apa ni? Wah, itu kacau je. Dia duduk bandau, bukan tengok rimau, nama harimau pun tak pernah dengar. Agak-agak kalau rimau mengaum dia lari tak? Dia tak kenal, dia tak akan lari. Kalau rimau tu keluar, cantik kata, berbelang-belang gitu. Kejap lagi rimau patah ke tengkuk. Sebab kenal tu. Tak kenal, tidak gerun, tidak kenal, tidak cinta. Dia dua sifat yang bawa kita, gerun dengan cinta. Dia dua sifat akan membawa qalbi kita menuju kepada makrifat akan Allah Ta'ala. Maka sila kita gosok dalam kita tentang ni. Permata yang di dalam ni nama dia qalbun, roh, sir, syarab, fuad, ya, lub, semua ada dalam Quran nama tu. Mengikut maratib, peringkat-peringkat dia. Ya, maka sayangilah mutiara besar hakikat roh diri kita yang dipanggil latifatur rabbaniyah nuraniyah, latifah yang halus yang bangsa kejayaan Tuhan yang jenis nur, maka roh itulah hakikat dia. Kembalikan dia balik, cari jalan pulang balik. Jalan pulang mana tadi kawan-kawan dia sampai mutmainnah, irji'i. Tuhan kata kembalilah, ya, supaya kita kembali dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, bila dia Tuhan cakap bila dia bersih. Jadi kerja sekarang apa? Lap cermin qalbi dia. Ya, dengan banyak muhasabah, ya, zikrullah, muraqabah, kalau dah tinggi dia musyahadah dengan Tuhan. Minta kepada Allah sentiasa bimbing, mudah-mudahan kita sentiasa dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW dan ahli bait para masyayikh, mudah-mudahan kita sentiasa dipimpin dan dibukakan hijab makin terang dan makin rapat dan makin maknanya dapat kelazatan ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.